Oke. Selamat pagi, murid. Apa kabar? Semua sehat? Selamat pagi, Cikgu. Cikgu. Sehat. Sehat. Cikgu sehat tak? Oke, baguslah kalau semua sehat. Oke, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita, Cikgu mahu kamu perhatikan sekeliling kamu, apa jenis garisan yang kamu nampak? Ni. Garisan kat buku, Garisan apa, Ija? garisan lurus. Betul tu, Cikgu. Betul. Sarah pula, Sarah jumpa foto hari ni, garisan beralung-alung. Betul tak, Cikgu? Betul. Jadi seperti yang kamu sebutkan tadi, itu adalah topik yang kita akan belajar pada hari ini. Oke. Okey. Sebelum itu, Cikgu akan terangkan objektif yang kita dapat selepas sesi pembelajaran selesai. Yang pertama, murid-murid dapat menjelaskan maksud garisan. Yang kedua, murid dapat menyatakan apa itu fungsi garisan dalam bahasa seni visual. Dan yang terakhir, murid-murid akan menjawab kuis digital. Oke, isi kandungan yang kita akan belajar pada hari ini ada 4, yaitu definisi garisan, yang kedua jenis garisan, yang ketiga fungsi garisan, dan yang terakhir teknik penghasilan garisan. Oke, kita masuk kepada definisi garisan. Cikgu akan, itu garisan. Garisan adalah kesan titik yang bergerak dihasilkan dengan menggunakan sesuatu alat atau media yang bermula daripada satu titik permulaan merentasi sesuatu kawasan. Seperti yang murid-murid nampak definisinya panjang kan? Jadi susah mau ingat, jadi Cikgu akan kasih pendek untuk supaya kamu dapat ingatlah. Jadi definisi garisan adalah cantuman dua titik di mana titik pertama ke titik terakhir. Itu adalah definisi garisan. Semua paham? Faham. Oke, bagus. Oke, sekarang kita masuk jenis garisan. Garisan ini mempunyai berbagai jenis sifat dan identiti yang tersendiri, di mana memberi pengertian yang berbeza-beza. Seperti yang murid-murid tahu, jenis garisan ini kamu boleh lihat di alam semula jadi, buatan manusia, dan juga karya seni visual. Jadi, di dalam sekeliling yang kamu boleh nampak tuh, dia ada jenis-jenisnya, jenis-jenis garisan, di mana dia ada sifat-sifat fisikal lah. Satu garisan yaitu kasar, halus, panjang, pendek, lurus, bengkok, terang, gelap, tebal, putus-putus, dan sebagainya. Jadi untuk murid-murid lebih paham contoh jenis-jenis garisan, mari kita sama menonton video ini. Sejak
Sekejap ya, cikgu tidak bagus. Oke, mari kita lihat ya. Oke, daripada video tadi murid-murid sudah tahu kan apa itu contoh jenis-jenis garisan? Sudah cikgu, paham. Oke, pandai. Paham. Oke. Jadi seperti yang kamu nampak ini adalah yang seperti cikgu cakap tadi, contoh garisan di sekeliling yang boleh kamu lihat daripada alam semula jadi, buatan manusia, dan juga garisan pada karya seni. Oke, cikgu ada contoh. Oke, murid-murid nampak? Nampak. Oke, ini adalah daun, di mana ini adalah garisan yang boleh kita nampak pada alam semula jadi. Di sini, seperti yang kamu nampak, dia ada garisan tebal dan juga berserabut. Dia ada pada urat-urat daun. Nampak kan? Nampak. Oke. Untuk objek buatan manusia pula, kamu boleh lihat ada garisan berpancar. Betulkah? Nampak? Oh, Tak nampak cikgu. Nampak? tak Tak. Nampak? Okey, Nampak. Oke. baru nampak. Oke. Sekarang cikgu akan tunjukkan garisan pada karya seni visual. Nampak? Nampak. Oke, seperti yang kamu nampak di sini, rambut dia beralun dan juga ada garisan titik-titik. Jadi ini adalah contoh garisan yang ada pada karya seni visual. Oke. Kita pergi ke slide seterusnya. Oke, sekarang sesi soal jawab. Di sini saya minta siapa sajalah yang ingin menjawabnya. Apakah maksud definisi garisan dalam bahasa seni visual? Cantuman Boleh siapa? titik Ya. permulaan ke titik seterusnya. Betul, Ija. Oke. Sarah, apa yang kamu paham tentang definisi garisan? Cantuman titik dari titik pertama sehingga titik terakhir. Betul. Itu adalah maksud definisi garisan. Oke, soalan kedua, cikgu minta kamu berikan 4 jenis garisan yang kamu tahu. Garisan putus-putus, garisan beralun, garisan berlitar, garisan berserabut. Betul. Betul, Sarah. Itu adalah jenis garisan. Ija, boleh berikan cikgu jenis garisan? Garisan nipis, garisan tebal, berbiji, lepas tu garisan berbulu. Betul. Itu adalah jenis-jenis garisan. Oke. Sekarang kita masuk kepada fungsi garisan. Garisan ini, murid-murid, di mana garisan itu dihasilkan dalam karya seni
di mana dia mempunyai pelbagai fungsi. Garisan ini dia dapat menghasilkan rupa, ruang, jalinan, bentuk, dan ton. Itu adalah fungsi garisan. Jadi sebelum kita pergi kepada teknik penghasilan garisan, saya minta setiap kamu berikan cikgu apa fungsi garisan. Sarah, boleh berikan cikgu apa fungsi garisan? Saya jawab dulu cikgu. Oke, boleh. Garisan boleh menghasilkan rupa. Betul. Iya, garisan menghasilkan rupa. Sarah? Jawapan saya, garisan boleh menghasilkan bentuk. Contohnya nak buat apa, bulatan ke, kan, silinder, segi empat sama. Iya, betul, Sarah. Nah, itu adalah yang kamu sebut tadi adalah fungsi garisan. Oke, sekarang kita masuk kepada teknik penghasilan garisan. Garisan ini boleh dihasilkan dengan berbagai teknik. Setiap teknik akan menghasilkan garisan yang berbeza. Contoh dia itulah yang garisan kasar, tebal, nipis, putus-putus. Dan teknik penghasilan garisan juga boleh dibuat atau dihasilkan seperti di collage, capan, titisan, jahitan, lukisan, lakaran, dan banyak lagi. Oke, di sini kamu boleh lihat contoh teknik penghasilan garisan. Di sini ada yang seperti yang kamu nampak pada slide ini, contoh di mana cara membuat teknik capan, canting, titik, collage, jahitan, dan anyaman. Oke, nanti kita akan buatlah di kelas seterusnya pada minggu depan. Kita akan buat teknik collage ya. Oke. Sekarang kita masuk kepada sesi quiz. Sebelum itu, cikgu akan share kamu kodenya untuk kita masuk kepada sesi quiz. Sekejap ya. Kamu nampak? Nampak? Murid-murid nampak? Nampak. Oke, sekejap. Murid-murid boleh scan ya. Murid-murid boleh masuk linknya ya. Dapat? Oke, kita mulai sesi kuis kita. Garisan adalah kesan yang bermula daripada satu pengelolaan orientasi suatu kawasan. Pakai jawaban dia. Betul. Oke, kita pergi ke soalan seterusnya. Apakah jenis garisan di bawah?
Oke, kita pergi ke soalan seterusnya. Apa maksud garisan? Salah. Jawaban dia adalah titik-titik yang bersambungan. Tidak apa. Kita teruskan lagi. Apakah jenis tulisan di Betul, garisan di bawah adalah berlingkar. Air hujan menghasilkan garisan. Garisan apa? Betul, putus-putus. Garisan menegak memberikan kesan betul, kekuatan dan kestabilan. Garisan di bawah memberikan gambaran apa? Pergerakan. Apakah garisan pada alam semula jadi? Betul, kulit buat tembikai. Oke, teruskan lagi. Gandum menghasilkan pergerakan. Betul atau salah? Betul. Garisan beralur menghasilkan pergerakan. Garisan tebal terhasil dari menggunakan media pen mata bulat. Betul atau salah? Betul. Salah. Oke, kita ada 5 soalan lagi. Jadi garisan pada objek buatan manusia adalah garisan pada anyaman tikar. Betul atau salah? Betul. Next. Samakan rupa. Betul atau salah? Betul. Garisan menghasilkan rupa. Garisan, maka dia menghasilkan warna. Ya,
garisan tidak menghasilkan warna. Oke. Garisan boleh dihasilkan dengan menggunakan teknik capapan. Betul atau salah? Betul. Kita pergi ke soalan yang terakhir. Media pensel menghasilkan garisan halus, manakala media berus dan dakwat menghasilkan garisan kasar. Betul atau salah? Betul. Betul. Pandai. Oke, Okay, dah habis dah. lagi. Apa lagi? Habis. Siapa tempat pertama? Beri tepuk tangan. Kepada Sarah. Nanti hadiah diberi pada kelas minggu depannya. Oke. Sekejap. Nampak slide? Nampak? Nampak. Murid nampak? Oke. Jadi nanti pembelajaran kita sudah selesai. Jadi saya minta murid tolong hasilkan satu doodle art dengan aplikasikan jenis-jenis garisan. Jadi karya nanti kamu tuh kita akan nilai pada minggu hadapan. Dengan kelas kita soalan quiz tadi. Seronok kah? Seronok cikgu. Oh, nanti cikgu buat lagi ya. Oke, boleh. Nanti kita buat pada minggu hadapannya. Jadi murid-murid itu saja daripada pembelajaran kita pada hari ini, topik garisan. Nanti kita akan berjumpa di kelas pada minggu hadapan. Oke, itu saja daripada cikgu. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Lagi. Oke, jaga diri baik-baik semua. Oke. Bye-bye. Bye.